Sehingga Oktober 2009, seramai 15.47 juta warga negara berusia 21 tahun ke atas layak mendaftar sebagai pemilih. Sebaliknya, hanya 11.08 juta yang mendaftar. Pelbagai usaha dan kempen dilaksanakan bagi menarik lebih ramai pengundi berdaftar sebagai pemilih. Persoalannya, bagaimana amalan demokrasi dapat menarik lebih ramai pengundi baru? Mampukah sasaran 2 juta pengundi baru dicapai menjelang akhir tahun ini? Ikuti perbincangan bersama Zulfitri Yusof dan panel di studio. Ya, bersama saya di studio hari ini 3 orang anak muda. Hari ini cerita seorang anak muda. So, yang pertama ialah Encik Samsul Kamarani, iaitu pegawai khas media dan generasi muda daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Di sebelah beliau, orang kuat yang menggerakkan kempen Suarakan Pilihan Anda, iaitu Johnson Uri dan juga Fazil Fuad. Mereka ialah koordinator Growing Emerging Leaders ataupun GEL. Jadi, saya tertarik dengan gerakan yang dibawakan oleh anda berdua. Kenapa, sejauh mana situasinya pada hari ini dan apakah kelainan kempen yang anda cuba jalankan untuk menarik generasi muda ini untuk mendaftar sebagai pemilih? Mungkin Johnson boleh menarik. Perbezaannya dengan kempen yang lain ialah kita adalah gerakan citizen. Ya, bukan kita tak ada kaitan dengan apa-apa parti politik atau kerajaan, pihak kerajaan. Tapi kita sebagai sebuah kumpulan remaja saja, belia. Kita plan untuk dapat 2 juta pengundi. Sudah tentu cara-caranya, strateginya agak berlainan sedikit dengan mungkin pertubuhan-pertubuhan lain. Jadi mungkin Fazil boleh berjelaskan sikit sebanyak apakah strategi-strategi yang diatur oleh GEL khususnya dalam menarik minat rakan-rakan muda kita untuk mendaftar sebagai pemilih. Okey, cara-cara kita memang berbeza sikit. Cara kita guna cara kerana most of us kita ada pendidikan dari negara barat. So kita macam apply advertising methods lah. Okey, macam sekarang saya sedang mengarah satu filem untuk menarik satu filem untuk macam menarik orang untuk mengundi. Filem tu akan dilancarkan esok. Akan dilancarkan esok. Okey. Macam dia menyoalkan diri sendiri, mengapa tidak mengundi, tidak mendaftar. Tapi bukan secara direct lah, tapi mengapa seseorang tidak menyuarakan pendapat suara mereka. Okey, Samsul, kita melihat ramai remaja ataupun golongan belia di luar sana memiliki kesedaran ambil tahu mengenai isu-isu politik dan ada juga kita tak nafikan ada yang sikit sebanyak menjauhkan diri daripada isu-isu politik. Itu trendnya di kalangan anak muda sekarang ini. Tapi dalam pada itu bagaimana kita nak menggerakkan dan menyedarkan bahawa mereka ini adalah tanggungjawab mereka dan memilih mendaftarkan diri sebagai seorang pemilih adalah satu perkara yang perlu dilakukan supaya suara mereka didengari dan mereka mendapat menjadi ejen penggerak kepada sesuatu keputusan. Contoh. Dia kalau kita nak bercerita tentang bagaimana kita nak menggerakkan kesedaran tu, dia perlu melibatkan banyak bahagian dan banyak sektor. Saya sangat kagum dengan idea yang dibawakan oleh Fazil tadi, bercerita tentang bagaimana dia nak buat satu filem tentang menceritakan tentang bagaimana kenapa seorang anak muda itu tidak mahu mengundi. Bagi saya itu satu pendekatan yang kreatif. Dan hari ini kita sudah berada dalam satu era di mana kita tidak boleh lagi mengetengahkan pendekatan-pendekatan yang konservatif, pendekatan-pendekatan lama kan. And kita bercerita tentang bagaimana from top to bottom. Pendekatan itu sudah lapuk dan orang muda mahu satu cita rasa baru, satu cara yang boleh menggamit imajinasi anak muda. Dan saya percaya bahawa resepi untuk kita berjaya menarik pengundi muda untuk katakan 2 juta kita punya sasaran, dia satu saja resepi yang penting, iaitu sama ada kita buat ataupun kita tak nak. Ya. Kan? Itu penting. Kalau kita nak ia berlaku, maka kita ada 1001 cara untuk biarkan ia berlaku. Dan kalau kita tak nak ia berlaku, kita ada 1001 alasan untuk ia tidak berlaku. Saya difaham. Okey, mungkin John saya tambah. Okey, ada banyak orang yang salah faham bahawa belia tak mahu mengundi atau register sebagai pengundi kerana mereka tak kisah tentang benda-benda politik atau negara mereka. Tapi kita rasa based on our experience ialah kerana kita semua kisah tentang benda-benda yang berlaku di sekitar kita. Tapi kita rasa kita
alone. You know, kita bersendirian saja. Tidak disokong oleh rakan-rakan. Tidak disokong rakan-rakan. Sebab tu kita set such a target 2 juta yang orang kata gila. Kenapa 2 juta mungkin? Sebenarnya kita set 1 juta. Tapi ada orang yang ada satu lagi NGO nama SABM. Mereka Sahabat Bangsa Malaysia. Mereka challenge kita lah untuk naikkan kepada 2 juta kalau mereka join kita lah. Okey, Fazil, saya tertarik dengan Fazil. Berusia 22 tahun dan layak mengundi, ya kita layak mengundi 21 tahun dan layak, Fazil sudah mendaftar sebagai pemilih. Apa yang menggerakkan Fazil untuk menuju ke arah itu dan mungkin boleh buat perbandingan dengan rakan-rakan lain yang mungkin sebaya dengan Fazil, mengapa mereka mengelak untuk mengundi? Sebab seringkali kalau kita tanya, saya pun dahulu sebelum saya mendaftar sebagai pemilih, saya merasakan bahawa benda itu lambat lagi pilihan raya. Bukan kena mengenakan kita perkara-perkara yang remeh seperti itu dan kita merasa bahawa kita tidak termasuk dalam sistem itu. Bagaimana pilihan dengan Fazil? Okay, saya rasa saya seorang warga negara Malaysia. Saya rasa saya ada macam responsibility untuk contribute, untuk contribute. Okay, so saya macam although I'm very educated, I study overseas, and I've always planned to come back to contribute to my country untuk Dia ada satu kajian kalau saya boleh berkongsi. Dibuat oleh seorang political analyst di Amerika, nama Russell Dalton. Dia buat satu kajian kepada overall rakyat di Amerika Syarikat. Dan dia menunjukkan bahawa public confidence kepada political institution, political parties dan politician itu sendiri memang eroded, memang menurun. Tetapi kepercayaan masyarakat masih lagi percaya kepada ideal demokrasi. Maksudnya apa yang poin dia di sini adalah masyarakat masih percaya pada ideal demokrasi, bererti masyarakat mahukan reform. Masyarakat mahu cara itu diubah. Maksud dia kalau kita mengatakan bahawa stigma masyarakat hari ini mengatakan bahawa orang muda tidak kisah tentang politik itu masih boleh dipersoalkan. Maksud dia orang muda mengambil tahu. Mereka mengambil tahu tentang isu politik. Mereka melihat aktor-aktor politik dalam negara ni react, macam mana mereka mengadakan reaksi tentang satu-satu isu, dan dari sini mereka mempunyai persepsi tentang politik. Kalau kita lihat seperti di Amerika Syarikat sekitar sebelum tahun 2008, sebelum munculnya Barack Obama, kempen-kempen seperti ini perlu dilakukan kepada remaja dan golongan muda di sana untuk menarik mereka untuk mengundi. Tetapi dengan kemunculan Barack Obama, mereka beramai-ramai untuk keluar mengundi, dan begitu juga trend itu berlaku dalam pilihan raya Britain yang sedang berlangsung sekarang ini, di mana mereka keluar untuk mengundi dan mereka mahukan suara mereka didengari. Jadi apa yang kita boleh pelajari di sini? Apakah trend itu berbandingan trend itu dan juga trend kita di Malaysia bagaimana? Saya nampak di negara-negara seperti Amerika pun dia pernah menghadapi masalah pengundi muda tidak mahu mengundi dan sebagainya because mereka cynical terhadap senario politik. Dan saya suka juga apabila dua rakan panel saya bercerita tentang mereka belajar di overseas, dan kita lihat seawal usia muda mereka sudah ada satu awareness ataupun kesedaran berpolitik, dan ia kembali kepada yang dikatakan sebagai political education, pendidikan politik yang diterapkan dalam sistem pendidikan kita, bagaimana political education yang diterapkan kepada masyarakat kita itu berkait rapat, dan ia membentuk budaya masyarakat dan bagaimana masyarakat itu react kepada politik. Johnson dan Fazil, adakah sistem pendaftaran kita pada hari ini agak menyukarkan pengundi-pengundi muda seperti kita untuk mendaftar, ataupun kita memang tak ambil tahu prosedur-prosedur itu? Adakah yang terpisah jauh antara kita dan juga sistem itu? Well, yalah, kalau ada banyak komplain lah dari orang kan. Mereka beritahu kita kalau kita ada automatic registration kan lebih senang. Ada orang cakap ni sistem ni tak bagus ni, sistem macam old fashion lah. Tapi bagi kita ni blessing in disguise lah. You know, kerana semua negara ada challenge mereka sendirilah. Dan challenge ni kalau kita tak ada challenge ni, kita tak ada peluang ni untuk mempelajari dan dapat kawan-kawan baru dengan buat kempen ni. Kerana kita akan bekerjasama dengan banyak orang. Kita nak bercerita mengenai pelaksanaan mungkin sistem pendaftaran secara automatik ini.